Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan kita jangan lupa ya, setiap hari selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Salam kita kepada para isteri baginda, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, serta golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selamat menyambut Hari Malaysia hari ini 2021. Apa khabar? Salam sejahtera. Kami di AR Tamat mendoakan ya agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka ni, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa, sebelum ya saya meneruskan ebilah saya ni, suka saya nak kongsikan dulu beberapa macam peringatan. Yang pertama, saya ingin mohon ya bantuan daripada tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti ebilah saya ni. Jangan lupa ajak kawan-kawan di luar sana jemput, join ataupun ke AR Tamat, ke page kami, untuk kita sama-sama dalam berkongsi ilmu tentang kesihatan dan juga sikit sebanyak tentang perniagaan. Dan juga kalau tuan-tuan dan puan berminat nak tahu tentang kesihatan ataupun jenis-jenis perubatan, jenis-jenis kesihatan ataupun artikel-artikel perubatan tentang khusus kepada khasiat ataupun keberkesanan kurma pada tubuh badan kita ni, jemput join kepada grup private kami lah, iaitu grup Nak Sihat. Type di FB group, search kat FB group tu, type Nak Sihat, insyaAllah jumpalah grup tu, insyaAllah. Dan juga grup ni private dan juga dalam tu banyak perkongsian-perkongsian yang bermanfaat ataupun perkongsian-perkongsian daripada dalam negara ataupun luar negara, kajian-kajian spesifik tentang khasiat kurma ni yang dijalankan sama ada dalam negara ataupun luar negara, ataupun artikel-artikel perubatan yang melibatkan kurma ni yang saya kongsikan di sana. Dan sambil saya juga kongsikan juga penyakit-penyakit luar ataupun remedies ni semua yang kita harus tahu lah ya. Dan juga jangan lupa sebarkan, insyaAllah. Semoga kita mendapat manfaat dari situ. Okey, baik. Dan yang kedua ialah sebelum saya meneruskan tajuk utama saya ingin perkenalkan dulu ataupun saya ingin teruskan kepada struktur bila saya, supaya tuan-tuan nampak konten, saya tahu apa konten bila saya ini. Yang pertama ialah saya nak kongsikan tentang, seperti biasa, tajuk utama saya berkisar tentang marketing, tentang basic tentang perniagaan dan seumpamanya yang berkaitan, iaitu tajuk hari ini ialah berkenaan
Okey, baik tuan-tuan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan ability saya kepada tajuk yang pertama, ya, iaitu kesilapan mudah di sosial media. Sebelum itulah, ya, saya ingin perkenalkan diri saya kepada tuan-tuan puan-puan yang belum, ya, mengenali saya, iaitu saya Abdul Rahman bin Muhammad Nor. Kami daripada Perniagaan AR Tamar, yang mana kami ni merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk dari Al-Hijaz Smart International Sembilan Berhad. Dan salah satu produk yang kami khususkan untuk kita buat tawaran promosi dan juga untuk cari ejen tu ialah ini. Produk pemasaran atau bukan produk pemasaran, adalah produk kesihatan Pati Ajwa. Produk kesihatan Kurma Ajwa lah. Ini produknya. Dan ini adalah packaging dia. Dan produk ni sangat berkhasiat, dia ada kelulusan GMP, perkilangan GMP dan juga mesti logo mesti tu di bawah ni. Color biru tu lah. Dan dalam ni macam-macam detail ni, macam-macam informasi tentang produk ni. Dan juga di dalam ni ialah botol yang berkaitan dengan produk tu, iaitu produknya. Ini botolnya, botol kaca ini yang baru, yang belum buka. Dan ini ada patinya, sangat pekat. Semata-mata pati Kurma Ajwa saja, tak ada campuran apa-apa lah. Dia, kalau kita nak panggil organik pun, dia memang organik, tak ada campuran, tak ada gula. Sebenarnya gula semua jadi daripada Ajwa tu sendiri, ada kurma tu. Dan bila bertanyakan saya tentang apa ni, testimoni tentang saya memang amalkan salah satu produk sunnah yang saya amalkan, antaranya yang inilah, pati Kurma Ajwa, yang mana yang saya nak kongsikan ialah saya dah amalkan produk ni. Dan kita amalkan tu bukannya sekali, kita konsisten sebenarnya, dan di situ bila kita konsisten gunakan, kita akan nampak dia punya momentum perubahan pada tubuh badan kita lah, kesihatan kita khususnya. Dan apa ni, antaranya ialah macam mana sebelum saya kongsikan pengalaman saya bila menggunakan produk ni. Dan yang hari ni saya nak kongsikan ialah bila saya makan tu, saya rasa apa ni, kita tak cepat lapar. Itu penting. Dan kita tak rasa nak makan sangat lah. Maknanya saya tak langsung kita dapat jaga kita punya lemak dalam badan kita. Dan pendek cerita, kita mudah-mudahan kita dapat kontrol kadar bacaan kolesterol dalam darah kita. Itu yang penting, ya. Dan juga itu apa ni, perkongsian daripada saya sikit lah berkenaan dengan kurma ni. Dan kepakaran kami, berbalik pada pengenalan tadi, kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan perempuan di luar sana, tak kira peringkat umur lah, daripada bayi sampai kepada peringkat warga emas, yang berimpian nak sihat, berimpian nak perbaiki kesihatan, ataupun yang berimpian yang ingin kekal sihat, agar kita dapat menambahkan lagi, amal ibadah kita, ataupun kita boleh bila kita sihat tu, kita boleh beraktiviti bersama ahli keluarga kita yang lain, ataupun kita ingin, bila kita sihat tu, kita ingin bantu orang-orang di sebelah lain yang di luar sana, Dan juga secara tak langsung, kita akan rasa dalam jiwa kita ataupun dalam hati kita akan rasa timbul rasa kecintaan kita yang bertambah-tambah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan produk Ajwa tu kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga akhir kata, kita akan rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan, dan juga bagaimana apa ni, kami dapat bantu tuan-tuan puan ialah tadi melalui produk yang saya katakan tadi, produk kesihatan Pati Ajwa atau produk kesihatan Kurma Ajwa. Sungguh mudah digunakan, tak ada pantang larang. Okey, baik. Dan apa tindakan? Apa tindakan yang tuan-tuan perlu lakukan? Mudah saja. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang produk ni, PM kami, DM kami akan kongsikan infonya secara percuma. Ataupun kalau tuan-tuan puan kenal sesiapa di luar sana yang ingin dibantu, sama ada di kalangan ahli keluarga sendiri ke, ataupun di kalangan adik-beradik sendiri ke, ataupun di kalangan saudara mara, ataupun kawan-kawan lama, kawan-kawan sekolah, kawan-kawan dalam grup di sosial media tu, ataupun
komuniti surau, komuniti masjid ataupun komuniti taman perumahan ataupun jiran tetangga sebelah rumah kita yang ingin dibantu, yang daripada kesihatan mereka, insyaAllah boleh lah sharekan link di bawah tadi dan kami akan kongsikan infonya secara percuma saja, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan puan-puan sekalian, andai kata tuan-tuan berminat pula nak tahu, nak cuba, jangan lupa kami akan DM kami akan bagi promosi, iaitu kami dalam kata orang dalam program tawaran istimewa, iaitu kita bagi pertama kita bagi percuma postage, tak ada kos penghantaran pos ini percuma, tapi buat masa ni untuk Saudara Syah saja dulu. Andai kata rezekinya ada, kita akan pergi kepada Sabah dan Sarawak ataupun di Labuan sana, insyaAllah. Okey, baik. Dan juga um, di samping tu kita akan bagi diskaun, harga diskaun sebagai introduction, dan juga kita akan bagi free ebook, ebook percuma kita akan bagi kepada tuan-tuan. Dan ebook ni atau buku ni ialah dia tajuk dia ialah doa-doa ringkas daripada Al-Quran dan hadis, dan juga dia doa-doa yang mustajab daripada Al-Quran dan hadis, yang saya rasa, yang saya fikir elok kita amalkan pasalnya ini mustajab, insya-Allah. Dan juga saya sendiri dalam perancangan, kita telah siapkan beberapa ebook yang berkaitan tentang kurma ni, antaranya kajian saintifik tentang kurma ni yang dah kata orang dah dipublishkan di sama ada di dalam negara ataupun di luar negara tentang khasiat kurma ni. Kemudian saya compilekan dalam satu buku ebook yang nanti saya akan offer ataupun kita akan bagi percuma kepada mereka yang berminat, insyaAllah. Doakan kita dalam peringkat akhir sekarang nak siapkan ebook yang pertama ni, dan yang lain-lain tu dalam proses ke arah program nak siap juga, tapi yang priority yang kami nak bagi ni program yang ni lah, ebook yang pertama ni yang kedua ni. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu tadi berkenaan dengan introduction berkenaan daripada kami. Dan tambah pelengahkan masa, saya teruskan kepada perkongsian saya yang pertama, iaitu okey, baik tuan-tuan dan puan, bila cakap pasal media sosial ni, saya rasa saya tak perlu explain secara kata orang detail apa itu media sosial. Kalau tuan-tuan dan puan nak tahu, saya ada kongsikan juga sebelum ni di video-video saya yang sebelum ni, di FB Live sebelum ni. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tengok list dalam kita punya video tu, dalam list AR Tamar video lah, live. Dan saya ceritakan kat sini secara ringkas, media sosial ni dia, saya rasa ramai yang dah tahu pun. Dan media sosial ni dia merupakan platform untuk kita, platform media untuk kita bersosial, untuk kita kongsi apa-apa yang kita nak kongsi, sama ada tentang, semua berkisar tentang diri kita lah biasanya, basicnya. Dan dia akan terbagi pada dua lah, sama ada media sosial untuk diri kita, untuk personal, dan untuk media sosial untuk perniagaan kita. Dia ada gap, dia ada asing dia. Dan juga bila bercakap tentang media sosial ni memang seronok lah kan. Kita tanya diri kita, sesiapa yang berniaga, seronok berniaga secara online ni. Pasal apa? Dia banyak kata orang advantage-nya daripada disadvantage ni, dan juga boleh kata balance lah sebenarnya. Dan tapi untuk dalam keadaan kita dalam kata panggil COVID ni, media sosial secara berbisnes secara online ni, dia nampak advantage dia lagi. Pasal apa? Kita dapat tarik crowd. Dan juga sekarang ni kita dalam proses ke arah dunia, dalam proses ke arah digitalization. Maknanya semua benda nak di-digitalizekan, nak dikomputerkan, nak di-online kan. Jadi kita kena tengok-tengok juga trend ni, sama ada relevan tak relevan. Kita buka kedai ke, ataupun kita macam mana ke, kita kena fikir lah sebagai kita ni founder, kita kena fikirkan juga. Dan berbalik pada bisnes secara online ni, dia kalau kita saya ada kongsikan juga sedikit berkenaan bisnes online ni dalam juga dalam video saya live yang sebelum ni. Tuan-tuan boleh tengokkan tajuk-tajuk di bawah di sana nanti, insya-Allah. Okey, baik. Bila bercakap pasal bisnes online ni,
bila kita rasa seronok ni kan, jadi dia kenapa dia jadi seronok, pasal kita senang dan mudah untuk kita untuk berbisnes, terutama kepada bagi mereka yang baru nak berniaga ni, yang baru nak start nak berniaga ni. Seronok tak seronok, mudah tak mudah ni bila berniaga secara online ni. Dan juga ada satu soalan yang kita kena fikirkan, kita fikirkan juga, uh, tahukah kita sama ada kita ada yang kita buat ni, adakah kita ada buat kesilapan sebenarnya, adakah kita buat kesilapan bila kita uh, berbisnes secara online ni. Yang kadang-kadang yang kesilapan yang kita sedar dan tak sedar, macam mana kita nak tahu? Okey, baik, saya kongsikan sini beberapa yang saya rasa kesilapan mudah lah, yang biasa yang kita lakukan, yang kita orang take note dan juga kita harus elakkan kalau boleh, yang kita ulangi lagi kesilapan tu. Dan saya nak maklumkan dulu sebagai tuan-puan, perkongsian saya ni pertama berdasarkan pada pengalaman saya sendiri berbisnes, dan juga berdasarkan kepada pembelajaran saya, mementorkan coach atau bercoachkan orang yang coach saya. Bila kita buat bisnes ni, kita kena belajar, kita kena ada ilmu, dan kita kena ada guru yang mengajar kita, kena ada pantau. Kalau tidak nanti kita sendiri fikir, dan kita boleh silap, selongkang kadang-kadang kan. Jadi kita kena ada guru yang mentor yang guide kita. Dan yang ketiga ialah saya berkongsi ni berdasarkan pada pembacaan saya di artikel-artikel bisnes, sama ada dalam negara maupun di luar negara. Okey, baik, kita teruskan kepada poin yang pertama. Kesilapan bila kita berbisnes online ni, yang mudah kita buat silap sebenarnya, yang kita harus kalau boleh kita wajib elakkan. Yang pertama ialah kita tak ada promosi dalam sosial media kita, ataupun kita tak ada terlebih pula promosi. Ini kita kena fikirkan. Bila kita buat promosi ni, bila kita berbisnes online ni, kita ada setengah orang dia promosi, dia ikut kalender. Ada yang promosi ikut kalender Islam, ada yang promosi ikut ikut bila-bila dia nak buat promosi. Sebenarnya tak salah semua tu, tapi kalau eloknya kita, pada pandangan saya, kita buat promosi tu ikut sempena lah. Kalau bulan tu apa yang penting, kita buat promosi. Dan juga banyak juga kau perhatikan kedai-kedai kain kat luar tu, kalau kau tengok kan, kerap juga dia buat promosi. Tak semestinya pada hari-hari tertentu dalam kalender juga. Dia kadang ikut suka dia je. Kadang dalam bulan tu 2-3 kali promosi. Sebenarnya tak salah, tak ada salah. Dan juga bergantung kepada kita lah, kemampuan kita nak buat. Tapi seelok-eloknya, apa yang saya kongsikan juga berdasarkan pengalaman saya, dan apa yang saya kongsikan dalam video-video saya sebelum ni, kita buatkan satu kalender 12 tahun tu, kita tikkan setiap bulan tu apa promosi yang kita nak buat. Jadi kita dah ada plan secara kasarnya promosi produk ni. Dan juga kalau terlebih promosi ni satu isu juga. Jadi orang jadi menyampah sebenarnya. Dia macam ni, kita pernah tak perasan kita, ataupun kita perasan yang kita pernah lihat kadang orang-orang yang berniaga ni, dia pada pandangan saya, dia terlebih suka untuk promosi perniagaan di media sosial tu, terlalu kerap. Promosi ni bukan makna promosi harga diskaun ke atau ada free gift. Kadang dia kadang terlebih pada menjual pun dia juga, dan juga dia kadang-kadang pada pandangan saya dia boleh jadi salah tau. Pada pandangan pada apa, bila katakan kita buka satu katakan platform media sosial, kita katakan Facebook, Facebook, kita ambil Facebook group lah, kita join satu Facebook group ni yang ramai orang. Kemudian kita tengok hari-hari orang yang sama menjual. Kalau orang lain menjual tu kita faham, tak ada masalah lah, itu kita tak ada isu. Tapi kadang-kadang orang yang sama menjual. Kita kena fikir juga kadang-kadang kalau saya kadang-kadang saya sakit mata juga tengok orang yang sama. Jadi isunya sekarang ni, memang kita berniaga, memang kita nak menjual, tapi kekerapan kita menjual tu, kadang kita boleh jadi orang jadi menyampah pun, dia akan jadi sikit hati mata kan. Dia berniaga ni, dia lebih kepada kata orang, kita kena lebih kepada engagement dulu. Bagi orang nampak tu, dah nampak satu. Macam prinsip yang saya kongsikan sebelum ni dalam Facebook group pun boleh tengok. Dalam Facebook video-video saya sebelum ni ada yang saya kongsikan, itu
pertama kita kena bagi orang nampak, itu prinsip dia. Yang kedua ialah kena bagi orang kenal. Yang ketiga kena bagi orang suka. Keempat tu lah baru proses dia orang ada trust. Dari proses-proses yang dilalui tadi, yang kelima tu baru adalah engagement untuk pembelian. Jadi kalau kita tengok orang menjual-jual, kadang-kadang kita pun scroll saja kan, kita tak layan. Jadi kita yang meniaga ni kadang waste kita punya masa tu kat situ. Jadi elok apa tak kita share benda-benda yang trending, benda-benda yang boleh mendatangkan manfaat. Jadi untuk orang tertarik terus kepada page kita tu dulu. Dan situ nanti dia orang akan tengok lah. Macam kita berniaga lah, kita berniaga kat kedai fizikal contohnya. Jadi kan kita kedai runcit lah senang. Kita perhatikan kalau kita berniaga kedai runcit, ini pengalaman saya dulu pun ada berniaga kedai runcit. Ayah saya sambil dia bekerja dengan kerajaan, dia ada invest untuk buka berniaga, dan kami pakat adik-beradik lah, kalau siapa yang nak berniaga tu boleh ada kedai runcit berniaga. Jadi kami berniaga, apa yang saya perhatikan ialah dia macam kedai runcit, orang lalu lalang, trafik ni orang lalu lalang lah, lalu lalang pelanggan. Jadi cara dia ialah kita jangan kata nak kena tarik dia dengan cara apa, dengan cara kadang bila kita buat promosi tu, kita buat sebulan sekali ke setengah bulan sekali ke, jadi tak adalah kerap setiap minggu, setiap bulan 30 hari 30 hari promosi. Jadi orang pun kadang dalam dia fikir pelik jadi orang rasa annoying, kadang rasa macam tak menarik lah jadi ada teknik dia sebenarnya yang biasanya kalau kita letak barang yang dapat orang berhenti tengok, barang-barang keperluan ke, macam contoh pampers budak ke kan, murah. Jadi orang nak singgah. Dia ada teknik lah, ada teknik yang mana yang saya tak kongsikan dekat sini. Tuan-tuan pun boleh tengok video saya yang sebelum ni, dan insyaAllah kalau ada masa-masa akan datang, saya akan kongsikan lah teknik macam mana kita nak tarik pelanggan. Dan juga uh, bila kita berniaga tu, kita kena setengah ni pula kita perhatikan pula yang gunakan media sosial ni macam dia tersalah promosi pun dia juga, maksudnya dia dia tergunakan platform yang bukan platform yang khas untuk peniaga. Ini pun satu isu juga. Itu nanti saya akan kongsikan di bawah lah. Boleh? Okay, baik, saya teruskan yang kedua lah. Yang kedua iaitu kesilapan yang biasa yang saya sendiri ada lakukan kadang-kadang, dan juga saya percaya tuan-tuan puan juga mungkin ada pernah lakukan, iaitu yang kita harus lihatkan. Yang kedua ialah kita fokus pada satu promosi saja. Ini berkenaan dengan dia begini. Sekejap ya. Bila kita buat promosi, contohnya bila kita menjual barang, bila kita fokus pada satu promosi ni, contohnya macam kita menggunakan kaedah yang sama. Contohnya kita memasarkan produk kita tu, barang kita tu, kita kita gunakan satu kaedah dalam kita memasarkan barangan kita tu. Contohnya macam jika barangan kita tu tidak mendapat feedback daripada orang ramai, kita tak tahu macam mana kita nak pelbagaikan kepada media sosial yang lain. Contohnya macam kita biasa kempen dekat kita punya Facebook page. Kita kempen, kita buat promosi, dia punya feedback, respon, kita kena analisa juga tau. Kita bukan kita promosi tak ada buat analisa. Kita tengok berapa orang singgah, berapa orang like, kita tengok, kita kena kata orang, kalau kita catat dia punya progress tu, dia punya performance kita tu bila kita buat promosi tu, ramai tak ramai orang. Jadi balik pada cerita tadi ni, bila kita buat promosi tu, kita satu cara je, dan kita tak ada respon, jadi kita terus buat. Kita tak fikir kita ada media sosial yang lain, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, dan macam lagi, Telegram. Jadi kita tak nak gunakan, kita tak nak connectkan kita punya promosi tu dengan channel-channel yang lain. Kita kita expandkan benda tu. Jadi
bila kita, sebenarnya jika kita tak buat macam ni, jadi kita end up kita akan tak ada progress lah kita punya paket promosi tu. Dan juga untuk melomba tuan, saya ada belajar satu, kita panggil satu program uh, berbentukkan seorang yang berpengalaman ni dalam sosial media ni, yang mana dia dulu dia berpengalaman dalam sejak saya dalam bukan dalam 20 tahun je, 20 tahun ke 30 tahun saya pun dah tak perasan. Ya, saya 20 tahun dia punya pengalaman dalam sosial media. Dia banyak terlibat dengan projek-projek Nestle, yang mana dia banyak buat kempen sosial media beberapa produk Nestle macam Milo, macam apa lagi saya pun lupa dah, yang mana dia set upkan kempen tu sosial media, macam mana dia train dia ngajar, dia share kepada kami yang join kelas dia tu, macam mana kita nak dapat hit dalam social media kita. Dan juga tak semestinya, kata dia, yang saya kongsi, tak semestinya bila kita punya social media tu tak ramai orang like, tak ramai orang dalam page kita tu, tak makna kita tak ada, kita tak ada sale sebenarnya. Dan tak semestinya, kata dia, Milo tu tak semestinya bila page ramai orang dia ada sale. Dia sebenarnya dia ada kena mengena dengan algoritma. Contohnya Facebook, kalau ada algoritma YouTube, dia kita kena belajar secara teknikal lagi lah. Jadi kita kena tengok, dan kita tengok pada zahir, oh lah page dia tak ramai, tak semestinya, ramai, tak ramai tu tak ada sale sebenarnya. Dia ada channel lain yang dia hit, yang kita tak tahu, mungkin YouTube ramai orang follower dia, yang dia dapat buat sale kat situ. Jadi yang pendek cerita daripada apa yang kongsikan ni ialah poin kedua ni ialah kita jangan fokus pada satu promosi kita pada satu channel saja. Cuba kita apa sebarkan kepada channel yang lain juga. Social media ni banyak kan, jadi kita sebarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita kekurangan interaksi ni, communication ni. Contohnya dia bila kita berniaga secara online ni, kita kurang interaksi dengan kita punya pelanggan. Contoh macam kita gunakan kaedah PM, DM, kita letak dekat kita punya social media message tu, dan jika pelanggan tu katakan ada sebarang pertanyaan dan mereka PM kita, tapi bila PM tu kita tak beri maklum balas, itu masalah, kita tak ada respon langsung, senyap saja. Dan juga sebagai contoh lah, sekiranya macam ada pelanggan yang PM kita pada waktu malam contohnya, dan jika dia mengganggu waktu kita lah, kita tengah tidur ke awal pagi ke, which kita tak tahu kan, pelanggan ni kadang-kadang datang daripada luar negara, waktu masa berbeza, jadi kita tak balas. Jadi itu pun satu isu juga kan. Sepatutnya ada cara dia, iaitu antaranya ialah macam di WhatsApp tu kita setting kan, supaya bila orang yang PM kita di luar waktu kita bekerja ataupun waktu tidur kita, nanti dia akan auto reply yang mengatakan okey, ni jadual kita bekerja waktu bila kita start, dan esok pagi ni kita start respon lah. Jadi dia dah dapat mesej awal tu, dia dah tahu oh orang ni waktu kerja dia sekian, boleh. Tapi ada kalanya yang saya belajar ialah kalau kita dapat respon lah, biasanya kita dapat respon orang yang hantar luar pada waktu office ni. Jadi orang ni biasanya, pelanggan ni biasanya satu hari nanti dia akan jadi kita punya raving fan lah, punya orang yang akan kekal bersama kita, dan dia akan kata jadi penyokong kita nanti. Biasanya begitulah. Okay, baik. Apapun kita ada, kata orang, ada plan kita, ada strategi kita, yang mana kita kena, kata orang, kena ada ilmu kat sini, yang supaya kita, kata orang, tidak dikategorikan sebagai kurang interaksi dengan pelanggan. Dan juga yang saya perhatikan lah, kebanyakan pelanggan, mahu kadang-kadang diri saya juga ada berpengalaman, yang mana satu isu lagi ialah itu tadi pasal PMDM, kita tak kurang respon cepat. Yang kedua ialah kebanyakan kita yang meniaga ni, kita nak orang like page kita, nak orang like page kita, nak orang share page kita, nak orang komen kita punya posting atau sharing content ke, tapi kita sendiri tak menggunakan untuk kita berinteraksi dengan orang kat luar sana. Contohnya macam ni, macam katakan kita ada page sendiri dan kita sendiri tak like page orang, kita tak berinteraksi di platform orang. Jadi kita
Macam mana kita apa ni, kita tak give, macam mana kita nak dapat give, macam mana kita nak give back balik, macam mana kita nak dapat. Itu kita kena fikirkan lah. Maknanya untuk makluman lah tuan-tuan dan puan, kita kena, kata orang, kita kena start dulu like, berinteraksi dengan orang luar dulu, dengan apa ni, orang di sosial media yang lain, sebelum mereka datang ke tempat kita, mereka buat perkara yang sama lah. Itulah kata dia punya ceritanya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan juga, apa ni, daripada pembelajaran saya, sebenarnya kalau kita tengok Facebook tu lah sebagai contoh, Facebook dan benda-benda yang lain, saya rasa social media ni sama, dia punya konsep sama. Bila berbalik Facebook ni, dia macam ni tau, dia ada AI dia, ni secara teknikal sikit lah saya ceritakan. Dia ada AI dia yang dia observe kita, adakah kita ni berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau kita tak berinteraksi, kita kurang berinteraksi, maknanya sistem AI tu, intelligent artificial tu, dia akan kontrol lah orang tu untuk ke platform kita. Basically macam tu. Orang ni macam dianggap macam kurang bersosial, tak berapa suka sosial. Jadi so let's masukkan dia dalam grup yang kurang bersosial. Dia biasa begitu. Jadi kita kena, kita orang, benda ni more technical, yang mana kita kena belajar daripada orang yang kita panggil dia tahu tentang Facebook ni, AI dia, apa-apa benda-benda ni, cerita ni kena, yang mana kita kena belajar dan kita tambah ilmu lah sebenarnya. Dan itulah yang saya kata tadi, kalau kita kurang berinteraksi dengan orang, basically ni orang kurang berinteraksi dengan platform media kita. Terutamanya kita punya Facebook page, Facebook business kita. Boleh? Okay, baik. Saya teruskan kepada poin saya yang keempat, iaitu yang ini berkenaan dengan hashtag. Hashtag. Okay, baik. Apa yang saya perhatikan, pengalaman saya juga, kita salah guna hashtag tu sebenarnya. Kita salah guna. Apa tu hashtag? Dia macam ni, apa yang saya sendiri perhatikan, kita kadang-kadang salah gunakan hashtag dalam perniagaan kita. Contohnya macam apa, kita berniaga, macam contoh kita berniaga tudung, kita berniaga shawl, tudung, tapi kita masukkan dalam hashtag kita tu, macam contoh hashtag saya saya demam, ataupun hashtag-hashtag yang mana yang kita rasa benda tu orang gunakan ikut trend. Faham tak? Maknanya macam kita nak cuba hijack, nak masuk ke dalam platform hashtag tu lah. Yang mana saya rasa tidak sesuai hashtag tu. Dia hashtag ni, dia sebenarnya fungsi dia ialah dia lebih kepada hashtag yang berkaitan tentang produk kita. Contoh macam macam saya buat saya kempen produk, tawaran promosi produk kesihatan Parti Ajwa. Jadi saya hashtag Ajwa, hashtag Parti Ajwa, hashtag sehat sentiasa, hashtag yang berkaitan. Jadi kegunaan hashtag tu ialah untuk kita, kata orang, kita fokus kepada kita punya ni saja. Kita panggil, kalau orang nak, kebetulan kalau orang akan jumpa hashtag tu kat luar, dia akan cari, dia akan lead kepada kita punya produk juga somehow. Dia macam tu. Jangan kita, kata orang, salah gunakan hashtag ni. Dan juga apa ni, walaupun teknik nampak mudah lah, tapi bayangkanlah katakan kita company menjual, ataupun kita company yang terlibat dengan pelancongan contohnya, dan kita nak tarik trafik tu, cara mudah adalah kita letak hashtag. Contohnya katakan Pantai Timur banjir, jadi kita letak hashtag pray for Pantai Timur. Tak sesuai kan? Kita share gambar-gambar orang-orang tengah berseronok, tengah bercuti, walhal orang dekat Pantai Timur tengah susah dengan banjir, kita letak hashtag pray banjir. Jadi kita secara langsung kita memberi image yang tak berapa baik kepada bisnes kita atau produk kita tu lah. Macam tu lah. Jadi kita kena hati-hati lah, kalau boleh jangan salah gunakan hashtag kita ni di platform sosial media macam di Facebook, blog, Instagram dan semua di YouTube ke kan. Kita kena hati-hati lah, di TikTok pun. Jadi kita kena kata orang fokus hashtag yang berkaitan dengan produk kita. InsyaAllah tak ada masalah sebenarnya tu. Okay, baik. Dan yang kelima ialah kalau kita berniaga online ni, kadang-kadang kita tak ada perancangan, tak ada plan. Dia bila kita berniaga online ni, walaupun mudah, walaupun senang kan, kita kena ada plan.
bila masa kita nak promosi barang, contohnya kita ada plan uh, nak masukkan kata-kata motivasi ke, nak posting apa pun kena ada plan. Nak posting tips ke pun ada plan dia, ada jadual dia, untuk mengelakkan daripada kita mengulangi posting-posting yang dah post sebelum ni. Kita ulangi ni, kita post apa ni pada akan datang. Jadi benda tu tak mau ada ulangan lah ya, kalau boleh, dan orang akan perasan somehow. Tak ada masalah sebenarnya, tapi kadang-kadang biasalah, kadang setengah orang dia rasa macam tak ada idea lah orang ni, bisnes ni. Jadi kalau benda-benda isu situ pun boleh jadi isu. Jadi seeloknya kita sendirilah kita sendiri prepare diri kita. Kita setkan plan apa yang kita nak post motivasi ke, post tips ke, post pelanggan ke, dan jangan ulang. Dan kalau ulang tu boleh, tapi jangan kerap. Kita ambil dalam 6 bulan sekali, kita ulang balik yang lama. Kita ada masalah. Ataupun kita kekurangan idea, kita cari balik yang dah lama, kalau kita post balik, repost balik. Tak ada masalah sebenarnya. Kita pun bukan yang boleh ingat semua kan. Kadang kita pun lupa. Okay, baik. Jadi bila kita berniaga tanpa plan ni sebenarnya, kita apa ni bila kita berniaga tanpa plan ni, maksudnya ialah itulah, kita tak tahu macam mana kita nak kita main post benda-benda tu. Dia pendek cerita ni macam ni ya. Ini pun apa yang saya belajar sebelum ni bila kita nak posting ni pun dia ada teknik dia, yang mana bila kita post ni, dia boleh total kita post tu dalam satu dia boleh jadi 36 kali post, tapi benda yang kita post tu sama sebenarnya, hanya kita gunakan platform yang berbeza. Yang ni ada cara, ada teknik dia, ada tip dia. Nanti insyaAllah kalau ada rezeki saya akan kongsikan. Kita post dalam satu hari tu 30 jenis post, 30 jenis perkongsian di semua sosial media secara berjadual, satu hari serentak. Macam mana tu? Boleh ke boleh? Ataupun nampak tak dia punya nampak tak dia punya macam mana cepatnya benda tu pergi 36 kali post dalam masa satu hari ke semua sosial media yang kita ada lah. Maknanya kalau kita ada Facebook group, Facebook page, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube dan Telegram yang kita ada, jadi serentak. Bukan serentak tu boleh, itu kena bayar pula, ada dia punya kata orang apps dia. Tapi kalau secara kata orang secara manually sesi satu tu dia boleh sampai ke 3 hari dalam masa satu hari. Bayangkan orang tu macam mana kita boleh tarik crowd tu lagi cepat lah. Okay, baik. Dan juga itu yang kelima. Yang keenam ialah kita campur adukkan kita punya platform media sosial tu, pribadi dengan perniagaan. Ini yang saya perhatikan banyak isu sebenarnya. Kadang-kadang saya pernah terbuat juga. Bila kita contohnya macam kita tak ada, kita kena ada sebenarnya akaun khusus bisnes ni. Dan kita yang campur adukkan kita punya media sosial ni dengan pribadi, dengan perniagaan lah. Contohnya macam kita gunakan Facebook. Facebook dia ada dua, satu Facebook page, satu untuk bisnes saja, satu lagi Facebook personal. Yang ni untuk hal yang berkaitan tentang personal. Dan saya bagi contoh lagi lah yang paling mudah kita nak kata yang mudah kita nak apply. Contohnya Facebook personal ni ialah rumah kita duduk. Facebook page ialah kedai kita. Itu beza dia. Maknanya kalau kita nak kongsi bisnes dekat dalam rumah kita, sepatutnya salah kan. Selelok ni kita nak berniaga, biar kita ada proper place, tempat. Jadi kita gunakan Facebook page tu tempat kita yang melibatkan perniagaan. Kalau buat personal, buat kekeluargaan, buat social ni, Facebook personal kita lah, rumah kita tu lah. Itu saja, kita jangan campur adukkan. Nak buat boleh sebenarnya, dia ada teknik dia. Cara ni ialah kita kongsikan Facebook page kita ke dalam Facebook personal kita. Itu boleh untuk tarik kawan-kawan kita ke kita punya Facebook, untuk like kita punya Facebook page. Dia ada cara dia juga. Tapi kalau kita kerap buat pemasaran dekat situ, kita campaign, jadi orang pun boring sebenarnya. Kawan kita pun alamak, dia ni asyik berniaga, tak ada social ke apa pun kadang-kadang ni. Jadi benda itu pun kadang boleh jadi isu juga. Jadi kita asingkan. Dan juga saya kongsikan sini sikit teknikal. Facebook ni Mark Zuckerberg ni, dia punya team, dia sebenarnya dia ada sistem AI dia letakkan sistem AI dia diletakkan dalam Facebook personal. Sistem AI dia diletakkan dalam Facebook page. Yang mana
Kalau kita kempen kerap perniagaan dalam kita punya Facebook personal, kita ingatkan kita kalau kata kita ada kawan dalam katakanlah 5,000 orang maksimum kan, 4,999 orang. Katakan kita kempen. Jangan ingat kita kempen tu 4,999 orang tu akan dapat dekat news feed dia. Dia takkan dapat. Pasal apa? AI yang diletakkan awal tadi dalam dia punya Facebook personal tadi, dia control. Dan di situ dia letak macam-macam. Keyword-keyword yang mana yang kalau kita type dalam kita punya personal tu, dia bukan block tau. Dia akan, kata orang, dia akan kecilkan dia punya, kita panggil uh, penyebaran tu. Tahu tak? Di, kita tengok nanti ada 2-3 orang je like, ada 3 orang je perasan. Tapi paling tidak pun bawah 100 je akan perasan. Padahal kawan kita beribu. Maknanya apa? Dia control, dia ada tu control. Ada keyword-keyword yang kita tak boleh letak. Keyword macam beli, harga, tanda ringgit ke apa. Benda-benda tu dia akan cepat tangkap dan dia akan masuk dalam group AI ni dan dia akan control. Dia tak akan spread. Begitu juga Facebook. Dia sebab dia kata kalau nak berniaga pergi kat Facebook page. Facebook page dia ada AI control. Pun ada control jugalah, tapi dia punya, kata orang, dia punya AI tu, algorithm tu akan jadi besar kalau ada syarat-syarat dia. Antaranya kalau kita buat FB live. Memang sekarang kita tengok tak ramai. Contohnya kita buat live tak ramai orang tengok sekarang kan. Sikit je mata yang tengok kan. Tapi cuba kita tengok bila kita dah buat live, cuba tengok dalam bulan lepas, bulan lepas lah maknanya. Kita tengok apa ni live kita yang sebelum ni. Ramai tak ramai. Maknanya AI tu berkembang. Yang penting kita kena konsisten buat. Dan hati-hati dengan perkataan-perkataan yang dia boleh tangkap lah, yang dia boleh kecilkan kita punya apa tu reach tu. Jadi itu pun kena teknik lah, kena belajar secara itu, secara teknikal dan secara basic lah yang kita kena tahu. Jadi kita jangan campur adukkan platform bisnes kita dengan platform peribadi kita. Setiap platform social media dia ada AI dia yang diorang setkan dan diorang control sebenarnya. Okey, baik. Itu yang keenam. Yang ketujuh ialah kita tak ada target pelanggan. Jadi kita yang ini khusus untuk orang yang mula nak berniaga di social media ni. Walaupun mudah, jadi sebelum kita kena rancang. Sebelum kita buka akaun media kita itu, kita kena setkan pelanggan kita yang macam mana. Kita kena nichekan market kita. Kita kena kata orang narrow down kan. Contoh macam kita punya produk kesihatan dia kalau ikut testimoni atau kita ikut kajian, dia macam-macam boleh ubat. Tapi kita fokuskan satu saja dulu. Apa yang kita nak target sasaran kita. Macam contoh, kita target kolesterol. Dia boleh mengurangkan kolesterol dalam darah, dalam arteri kita. Dia boleh balancekan. Jadi kita fokus tu saja. Yang lain tu akan kita orang, dia akan datang kemudian. Yang penting kita fokus satu ni, satu market je, pelanggan yang macam mana. Jadi kita kena fokus. Jangan kita nak kata produk kita ni macam magic je. Semua benda kita boleh buat. Ataupun baju kita semua orang boleh pakai. Dia tak boleh. Kita kena fokus satu saja sasaran kita tu. Boleh? Okey, baik. Yang ke-8 ialah yang ini agak rare lah tapi kadang saya perasan juga akaun media sosial yang orang dia private kan. Page tu private saya tak pasti, tapi group private tu saya faham. Kenapa dia group private ni dia nak buat selektif. Orang tentu ada syarat-syarat dia sebelum dia ambil join. Bukan semua group, kalau public tu semua orang boleh masuk game tu je. Ini dia bukan more kepada numbers. Berapa banyak bilangan grup tu, tak, dia fikir kepada kualiti grup yang ada dalam itu penting. Orang yang macam mana dia nak tarik masuk dalam grup tu. Itu pasal kena private. Tapi private akaun media sosial ni, yang saya petikan ialah dia tak apa tu, dia private kan sosial media mereka, kemudian tujuan dia untuk kalau siapa nak tahu website. Ini agak pelik lah, tapi saya pernah juga jumpa di FB page. Okay, baik. Dan ini elok jangan private kan. Akaun media sosial lah. Maksudnya kalau group tu kita nak private tak ada masalah. Itu ada syarat-syarat dia pula. Itu yang sebenarnya saya katakan tadi, kalau kita group kita private macam kami ni nak sihat, kita private kan pasal kita nak fokus pada orang yang betul-betul nak tahu tentang apa rumah tu boleh bantu dengan kesihatan atau masalah mereka. Jadi kita fokus kat situ. Itu tak ada masalah sebenarnya. Tapi yang private akaun media sosial ni, kita kena kata orang, kau boleh make it public lah. Dan yang ke-9 ialah dia kecepatan ataupun lambat. Yang ini pun satu isu juga, iaitu bila kita ada media sosial, kita lambat reply, PM kita lambat. Kadang-kadang
Bila orang dah PM kita kat WhatsApp, kita lambat respon. Kadang-kadang makan satu hari kadang-kadang. Jadi kalau boleh, kita kena ada, atau orang kita buat setting, kita buat auto reply, beritahu kita kat mana ke, ataupun kita sedang buat apa ke, meeting ke apa, kita akan respon balik. Tak ada masalah. Jadi orang tu faham. Okey. Maknanya dia ada reply. Jadi kalau kita senyap saja, tu masalahnya. Dia apa, pelanggan tu dah rasa macam engagement tu dah tak jadi lah. Dia akan sikit tak jadi. Dan juga kalau tuan perempuan perasan kalau kat WhatsApp tu bila dia ada tanda hijau tu, bila kata orang fresh lagi, dia ada time period dia fresh. Kalau dah lama tak reply tu dia akan jadi dia tak warna hijau. Itu silap saya lah. Jadi apa ni, apa pun, uh, apa ni, kesimpulannya itulah tadi perkongsian saya berkenaan dengan beberapa poin berkenaan dengan apa ni, kesilapan mudah yang biasa kita buat bila kita ada sosial media untuk perniagaan kita. Boleh macam moga kita dapat sesuatu ilmu, insya-Allah. Dan jangan lupa, apa, sekiranya ilmu ni benar bermanfaat, jangan lupa kongsikan dengan orang-orang di luar sana. Moga kita membantu uh, apa ni, kebaikan ni, moga kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Taala. Boleh? Okey, baik. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu berkenaan dengan peluang apa ni, dropship. Kami ingin train, kami ingin latih, dan juga kami ingin groom, dan supaya mereka dapat menjana pendapatan untuk diri mereka dan juga diri keluarga mereka, dan juga apa ni, kita sama-sama bantu membantulah dalam kita tingkatkan ekonomi kita bersama-sama. Dan juga saya ringkaskan, dropship ni dia tak ada kos, dia tak ada melibatkan kos pilihan produk, tak ada kos buat pembelian barang ataupun kos untuk pendaftaran, percuma saja. Sesiapa yang berminat, yang ingin tingkatkan ekonomi diri mereka, bolehlah join dropship kami ni, yang mana pendek ceritanya kami sediakan juga sesi coaching tu, bantuan-bantuan gambar WhatsApp, bahan pemasaran, grup support ni kami sediakan juga. Dan juga insentif pun kami bagi kepada mereka yang capai target. Ya, boleh. Andai kata tuan-tuan berminat, jangan lupa PM kan nama, email dan juga nombor handphone ke link yang kami sediakan di bawah, ataupun kalau tuan-tuan kenal sesiapa yang nak dibantu, sebab kerana apa ni, ekonomi mereka tak berapa baik dalam musim Covid ni, bolehlah kongsikan link di bawah, kita akan bantu kamu, insya-Allah. Dan apa ni, informasi tu percuma. Boleh. Okey, baik, saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu dengan kajian saintifik rumah di dalam grup nasihat. Grup nasihat kami, yang mana tuan-tuan perempuan dijemput, join lah dalam grup tu, dan ada ibu percuma kita bagi kita join grup tu. Dan juga macam-macam artikel, ada tentang kesihatan ni yang saya kongsikan dalam grup tu. Dan juga berbalik pada perkongsian saya dengan Tim Faizal ni, dalam satu artikel beliau lah, dalam dia punya department ataupun kita panggil journal penyelidikan clinical dan juga diagnostis, King Faisal University ni di Arab Saudi ni, uh, dia kata kurma ni dapat mengawal berat badan lah. Dia kata apa? Kerana serat yang terdapat dalam kurma ni sangat tinggi, yang dapat membantu membentuk badan kita jadi sihat. Dan juga dia ada ceritakan detail dalam tu, dalam apa ni, jurnal tu, yang mana saya ada kongsikan jurnal ni dalam grup nasihat tadi. Ya, jadi kalau perempuan nak baca lebih detail, bolehlah ke grup nasihat di sana, insya-Allah saya ada kongsikan linknya. Boleh.
Okey, baik. Saya kongsikan topik yang terakhir saya untuk Ebilaf hari ini, iaitu peringatan untuk diri saya yang okey, baik. Itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Ya. Moga-moga kita mendapat sesuatu ilmu, insya-Allah. Moga-moga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, dan juga jangan lupa kongsikan juga kepada kawan-kawan di luar sana yang tak tahu, ya. Moga kita bantu-membantulah dalam melakukan perkara kebaikan ni. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu hadis, ya, yang maksudnya iaitu uh, apa uh, apa ni, perkara baik yang dilakukan oleh setiap muslim tu ialah pahala. Jadi jangan lupa, ya, kita kumpul pahala kita, mudah-mudahan dia menjadi kata orang dapat memudahkan kita perjalanan kita di akhirat sana nanti, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Kepada yang baru saja mengikuti webinar saya, jangan lupa kita boleh tengok semula nanti bila di-upload oleh FB nanti. Dan juga kepada tuan-puan yang masih lagi kekal mengikuti webinar saya daripada awal, ya, sampai penghujung ni, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas komitmen dan komitmen tuan-tuan dan puan. Moga kita mendapat ilmu, ya, insya-Allah. Moga dipermudahkan urusan kita nanti, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja. Kita jumpa lagi pada waktu yang sama, insya-Allah. Andai kata saya ada apa ni urusan di luar, ataupun saya ada kelas pembelajaran bisnes yang bertembung dengan masa saya buat webinar ni, saya akan upkan dulu saya punya poster bila kita buat webinar. Biasanya kita buat pada hari yang sama, tapi hanya masa dia berbeza. Biasa saya buat malam lah, pada pukul 9 malam, insya-Allah. Apapun saya akan upkan apa ni poster untuk peringatan tuan-tuan perempuan di luar sana, insya-Allah. Okey, baik. Itu saja yang saya nak kongsikan pesanan saya. Jangan lupa teruskan kita berusaha, teruskan kita berdoa dan bertawakal, ya, bila dalam Covid ni. Moga Allah membantu kita mengharungi cobaan ni, dugaan ni, musibah ni bersama-sama, dan kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik, itu saja untuk hari ini. Saya akhiri webinar saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul Nas. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami: sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita, kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit kronik. Produk kesihatan Fatih Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, insya-Allah.